Baik, menyentuh mengenai penahanan 3 aktivis MAPIM di Myanmar, di Bilik Berita Astro ini ketika ini adalah Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid ataupun kita selalu panggil Cikgu Azmi. Cikgu, ya. Assalamualaikum Cikgu. Mungkin masih ramai di luar sana yang kurang jelas mengenai misi bantuan kemanusiaan yang dijalankan MAPIM di Myanmar. Mungkin Cikgu boleh jelaskan serba sedikit apakah misi tersebut, dengan siapa MAPIM berhubung di Myanmar, apa sebenarnya visi yang ingin dicapai, Cikgu? Ya, misi ini misi kali yang ke-7. Misi yang terawal pada 2012. Perhubungan kita dengan Wisma Putra dengan kedutaan telah dilakukan jauh lebih awal. Kita sering untuk beritahu bahawa kita ada misi, kita ada projek, ada misi kemanusiaan. Jadi perhubungan dengan pihak kedutaan sering diadakan, termasuk yang ini. Sebelum bergerak daripada Yangon ke Sittwe, delegasi telah berhubung dengan kedutaan walaupun gagal untuk memberitahu bahawa kita akan bergerak ke Sittwe untuk bantuan kemanusiaan, dan kita merasakan bahawa perhubungan itu sepatutnya sudah direkod walaupun didapati tidak berjaya untuk berhubung dengan pihak kedutaan. Walau apapun tujuannya ialah untuk menyampaikan bantuan makanan, bantuan ubatan dan juga peralatan untuk kanak-kanak untuk belajar, dan kita cuba masuk ke dalam kawasan itu dengan tujuan itu. Persoalan yang timbul ialah mungkin ada salah faham sebab projek yang kita lakukan ialah sejak 2012. Apabila kita dapati bahawa ada kerjasama daripada pihak berkuasa di sana, di samping ada juga kita buat perhubungan dengan jaringan dengan NGO di sana, sehingga hari ini membolehkan kita masuk 7 kali untuk misi-misi kemanusiaan. Baik, Cikgu Azmi, mungkin boleh tunggu sebentar kerana saya akan bersama dengan Cikgu Azmi sebentar lagi, kerana di talian ketika ini kita bersama dengan salah seorang aktivis yang ditahan di Myanmar, itu Saudara Zulhanis Zainul. Assalamualaikum Saudara Zulhanis. Baik, syukur kita semua dapat tahu bahawa ketiga-tiga termasuk Saudara Zulhanis ini selamat. Hello Saudara Zulhanis, tak apa, saya teruskan ya. Mungkin Saudara Zulhanis boleh kongsikan pengalaman yang telah ditempuh saudara ketika ditahan di Myanmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedikit perkongsian tentang pengalaman kami yang berada di situ mendapatkan ketika kerana tiba-tiba kami cuba diserang, tapi alhamdulillah dengan kerjasama pihak berkuasa sana kami dapat keluar daripada keadaan tempat yang dalam getir. Saudara Zulhanis, kita mungkin kurang jelas sikit daripada segi audio. Tak apa, terima kasih banyak. Mungkin kita akan cuba dapatkan lebih jelas mengenai pengalaman Saudara Zulhanis di Myanmar. Baik, saya terus bersama dengan Cikgu Azmi kembali. Cikgu, ini sentuh berkenaan dengan SOP. Mungkin niat kita baik untuk membantu saudara Islam, sesama Islam ataupun mereka yang bukan Islam yang memerlukan bantuan daripada pihak NGO Malaysia. Setakat ini bagaimana daripada segi SOP yang dipraktikkan oleh MAPIM sendiri? Ya, kita sudah melakukan kerja ini agak lama. Operasi kemanusiaan di Gaza juga telah kita lakukan, dan setiap kali kita melakukan itu menghantar nama-nama ke Wisma Putra, memastikan juga, mengharap kami Wisma Putra menghantarkan nama di kedutaan di negara kita akan masuk. Jadi SOP yang seminima itu telah kita cuba lakukan, dan pada kes Myanmar saya sendiri telah cuba untuk berhubung dan mendapat pertemuan. Pada awal kita mengadakan operasi kemanusiaan di Myanmar, dan bertemu dengan seorang pegawai di kedutaan, dan kita cuba mendapatkan senario dan kalau apa-apa yang harus kita lakukan, dan meninggalkan nama kita, dan kalau kita jadi masuk. Jadi seminima itu, tetapi kita menunggu kalau ada nasihat daripada pihak kedutaan untuk beritahu kepada kita, umpamanya proses evakuasi kalau berlaku perkara yang tidak diingini. Jadi kalau yang disebut SOP itu kita sangat mengalu-alukan, tetapi setakat ini ada hal-hal yang telah kita lakukan, tetapi apabila berlaku di luar jangka, maka saya kira itu sesuatu yang harus kita fahami. Sesiapa saja masuk kerana keadaan yang
tidak menentu. Okey, baik cikgu. Saya diberitahu bahawa saudara Zulhanis telah pun kembali bersama kita dengan audio yang mungkin lebih baik sedikit. Saudara Zulhanis, mungkin boleh teruskan dengan pengalaman yang nak diceritakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang berada di sana. Alhamdulillah kami melalui sedikit pengalaman getir apabila dengan tidak semena-mena hotel yang kami menginap di kawasan situ itu cuba diserang oleh golongan pihak Rakhine ini dengan alasan tidak puas hati dengan ada insiden yang berlaku baru-baru ini di Malaysia. Itu yang kami dapat tahu sebenarnya. Dan mungkin apakah tindakan susulan selepas ini, nak balik ke Malaysia atau terus menetap di sana? Alhamdulillah dengan pertolongan pihak berkuasa daripada Situe, kami telah berjaya dikeluarkan daripada hotel itu dan dibawa di kem polis malam tadi dan menginap di sana dan diiringi pagi ini ke lapangan terbang dan alhamdulillah sekarang ni kami telah keluar dan berada di Yangon dalam keadaan yang selamatlah insya-Allah. Baik, Saudara Zulhanis, sebelum kita menamatkan perbualan ini, saya ingin benar nak tahu bagaimana situasi ketika dikepung oleh pihak tertentu yang telah pun mengepung pihak MAPIM di sana ketika itu. Bagaimana perasaannya ketika berlakunya perkara berkenaan? Yalah, kalau ditanya tentang situasi di sana, memanglah kalau dari segi lumrahnya seorang manusia itu akan rasa takutlah dengan keadaan dikepung, dengan ada yang dengan parang apa semua. Tapi alhamdulillah setelah ada pihak berkuasa yang cuba campur tangan dan cuba meleraikan keadaan, kami dibawa ke dalam bilik dan dikuarantinkan sementara di dalam bilik tersebut sehingga jam pukul 12 malam, di mana pukul 12 malam di sana curfew dan semua mereka diarahkan pulang ke rumah dan barulah kami dibawa keluar. Kalau tanya situasi memang agak getir tapi alhamdulillah kami dapat atasinya dengan baik, alhamdulillah. Itu profesionalnya dalam melakukan kerja-kerja amal terutamanya melibatkan negara bergolak. Dan mungkin yang terakhir mungkin saudara boleh kongsikan keadaan sekarang ini selepas berlakunya penahanan tersebut. Okey, saya cuma nak berkongsi bagi NGO-NGO yang ingin masuk buat masa ni agak getir dan saya sekarang ni berada di Yangon, terdapat bersama-sama saya beberapa NGO lagi dan saya nasihatkan mereka agar tidak masuk ke sana buat masa terdekat ini kerana keadaan sangat-sangat getir. Itulah sedikit yang nak dikongsikan. Baik, terima kasih Saudara Zulhanis. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, seterusnya nak kembali sekali lagi bersama dengan Cikgu Azmi. Cikgu Azmi, mungkin selepas Rohingya ini, apa pula misi yang nak diteruskan oleh MAPIM? Ya, di Arakan atau di Rakhine itu, di Myanmar, kita sudah pun ada projek yang dipanggil ASEAN Peace Village. Kita cuba membina rumah yang telah dimusnahkan. Kita dapat kerjasama dengan pihak berkuasa di Rakhine dan kita telah dapat surat dan sebagainya dan kita rasa kita ingin teruskan misi ini bahawa kita rasa bertanggungjawab dan saya kira hubungan MAPIM dengan pihak kedutaan, dengan pihak Wisma Putra, dengan NGO tempatan di sana akan kami teruskan kerana keadaannya sangat-sangat memerlukan bantuan. Mereka tidak cukup makanan, ada yang mati kebuluran, ada yang tidak ada tempat tinggal melainkan di kawasan hutan. Baik. Dan saya rasa ini yang kita harapkan bantuan sepenuhnya daripada rakyat Malaysia. Okey, baik, terima kasih Cikgu Azmi. Itu dia tadi Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid.